Siapa nanti? Dia nak datang, hari ni nak jumpa Ustazah. Elok juga kalau ajak dia. Kita bincang pasal umrah dengan dia. Dia nak tanda pergi macam ajak dia. Okay. Tes Allahumma salli ala Muhammad. Nampak kat Atikah baru teringat ada hutang. Tak teringat lah Kak Tika nak jawab WhatsApp, insya-Allah. Live ni sebut ada hutang kan, orang kata apa Ustazah Zai hutang. Hutang jadual kuliah, masya-Allah. Kita bab yang keberapa? Subhanallah. 22. Muka surat. Sama. Muka surat sama je, kulit je lain. So hari ni 32, menghalang orang daripada mengamalkan ajaran Islam. Allah. InsyaAllah hari ni kita ambil bab 32, 33, 34. Moga-moga Allah izin. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan pengajian ilmu pada hari ini di Masjid Tamantar Ampang bersama para muslimat yang hadir, bersama rakan-rakan yang mendengar dalam talian. Semoga Allah redha akan kita, semoga Allah ampun akan dosa-dosa kita, semoga Allah kabul segala doa-doa kita. Kita melakukan perkara yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah berada dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Semoga satu hari nanti bila pulang ke kampung akhirat Allah jumpakan kita di dalam syurga yang sebenar. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Orang Ampang Selangor. Okey, kalau ada yang luar Ampang, halal ajalah sebab kita dah duduk di Masjid Tamantar Ampang. Subhanallah. Sebab apa saya sebut orang Ampang Selangor? Sebab nak bawa balik roh yang berjalan ke selatan tanah air daripada hari Sabtu. Saya berkuliah di Port Dickson, kemudian ke Johor Bahru, kemudian semalam di Melaka, berakhir sama-sama dengan Ustazah Asma' di Galeri Ustazah Asma' Harun di Senawang. Senawang ke Seremban? Senawang. Okey, jadi alhamdulillah malam tadi baru sampai ke rumah, dapat berehat. Pagi tadi latahzan pukul 7.30 baru dapat buat. Kemudian habis latahzan, Ustaz punya handphone dah off sebab dia bagi tahu duduk baru masuk dalam kapal nak balik ke Malaysia. Jadi tolong bantu dengan doa, semua dipermudahkan. Sekarang ni sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bukan minta doa selamat dalam perjalanan je. Kan kita ada satu makhluk yang sentiasa perhati je. Kan Al-Khaliq, Allah maha memerhatikan, maha memandang, maha menjaga. Ya Hafiz, Ya Salam, Ya Muhaimin,
Ya Jabbar, Ya Qahhar, Maha menjaga. Tetapi kita kena jaga diri kita, okay, daripada satu makhluk lagi. Semoga Allah pelihara selamat, insya-Allah. Memang kena melalui tempoh kuarantin dan sebagainya. Jadi insya-Allah yang mahu dia tetap rasa macam okey je, mudah je, macam itulah. Tapi kalau yang tak mahu, payahlah, susahlah. Jawapannya sampai bila ustazah, kita pun tak ada jawapan. Maka ada yang ramai bertanya sampai ke hari ini, ibadah umrah tidak ada had umur, tapi 18 tahun ke atas. Sebab ramai ibu-ibu saya, ustazah kata 60-an je, 70 tak boleh. Kami ni dah kena reject sungguh 80 tahun, tak ada siapa nak rejectnya, kan? Masih laku di Saudi. Tapi 18 tahun ke atas lah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, antara oleh-oleh begitu rupanya caranya Allah mendisiplinkan kita. Sebab ustaz kata yang paling indah adalah semua elok, beratur, semua orang akan dapat masuk raudah dalam keadaan tenang, beratur elok, sopan je semua. Lepas tu pintu King Abdul Aziz hanya khas untuk orang-orang yang nak masuk menunaikan ibadah umrah terus ke dataran Kaabah. Orang nak solat pi pintu lain. Okey, jadi maknanya apps yang digunakan tu untuk umrah lain, untuk solat lain. Lepas solat ada tanggungjawab buka handphone, tengok kita nak isi untuk slot mana pula, nak umrah berapa kali sekarang ni, semuanya kena hujung jari. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau nak pergi kena ada smartphone sendirilah. Itu antara undang-undang terkini. Okay, jadi kalau tak ada, kita nak scan pakai apa? Tapak tangan, memang tak keluarlah nama kita. Okay, jadi nak ceritanya memang macam lucu pun ada, tapi rupanya kita kena hidup dalam keadaan yang macam tu. Okay, Allahu Akbar. Ni masih lagi guna duit tau. Kita takut satu hari nanti duit kita pun tak laku, semua pakai plastik je, kan? Scan-scan keluar, okey dah bayar. Risau kita. Okay, jadi Allahu Rabbi, masa berubah, Allah paksa kita berdisiplin sebenarnya menggunakan satu kaedah yang Allah sedang paksa kita jadi baik. Jadi kalau kita pandang macam tu, lapang legalah dada kita. Tapi kalau kita tidak memandang ini sebagai satu hikmah yang besar dari Allah, semua kita akan jadi terbeban. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kitab 50 tanda-tanda orang munafik sebulan sekali di Masjid Taman Tar ini, insya-Allah, moga Allah izinkan sentiasa sampai tamat. Sampai hari ini kepada bab yang ke-32. Bab 32 bertajuk menghalang orang daripada mengamalkan ajaran Islam. Mungkin dalam talian ataupun yang hadir ada yang pertama kali dengar tajuk apa ustazah ni ajar, menghalang orang daripada mengamalkan ajaran Islam. Jom patah balik. Kitab kecil ini bertajuk 50 tanda-tanda orang munafik. So bila kita baca tajuk, memang kita tak bersetuju akannya. Semoga sampai mati kita tak bersetuju dengan perkara-perkara yang 50 ini. Orang tak bersetuju, dia bukan tak bersetuju orang lain beramal akan sikap macam ni, tapi paling penting nak hisab diri sendiri. Aku ni ada tak sikap macam ni? Kita tahu benda tu Islam suruh kita buat, Islam suruh kita sebar, Islam suruh kita amal, tapi kita tak suka orang buat. Ini hati-hati. Sebab dalam Quran Allah cerita kan, orang nak buat baik, buatlah kebaikan dan sukalah kepada kebaikan. Tetapi ada orang, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang yang memang tak suka orang buat baik. Dahlah dia tak boleh buat baik, tapi dia tak boleh tengok orang buat baik. Kan ini payah ni. Ada program dekat masjid sengaja pancitkan tayar kereta orang, tarik banner yang digantung untuk ajak orang datang. Kenapa? Sebab rupa-rupanya bukan dia tak suka buat baik. Ni bukan jenis orang tak sembahyang ke apa. Tapi sebab kenapa buat dekat Masjid Taman Tar? Kenapa tak buat kat masjid aku? Benda macam tu kadang-kadang berlaku. Dia rasa yang baik, yang betul tu hanya kalau aku yang ketua, aku yang handle, boleh itu dikatakan baik. Tapi kalau orang lain, pasal apa ramai orang pergi dekat situ? Kenapa dia boleh jemput orang tu, orang ni? Hati-hati. Sebab kita Islam dah, tapi kita takut mati dalam munafik itu. Okay, jadi ciri ini, jom kita scan hati kita masing-masing. Ada tak pada diri kita? Sebab isi kitab ni menyatakan, orang yang menghalang umat Islam daripada mengamalkan ajaran Islam adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dibenci dalam Islam. Kita ulang, hadamkan sungguh-sungguh. Orang yang menghalang umat Islam, orang itu adalah orang Islam, menghalang umat Islam. Maka Islamkah dia? Kan? Sebab itu musuh Islam ni dulu kita takut di kalangan orang yang bukan Islam.
Tapi hari ini yang memusuhi Islam, inilah betul-betul gunting dalam lipatan. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Dia memusuhi Islam walaupun dia mengaku Islam. Maka sebab apa? Sebab bukan aku yang buat baik tu. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa orang follow dia? Ini masalah. Ramai sungguh. Itulah dia orang munafik. Menghalang umat Islam daripada mengamalkan ajaran Islam adalah tergolong orang-orang munafik yang amat dibenci dalam Islam. Jadi jom tarbiyah hati, didik hati, pujuk hati, asal benda tu benda baik, walaupun bukan di kalangan kelompok kita, walaupun bukan di kalangan tempat kita, penganjurnya kita nak sokong apa saja perbuatan baik. Contoh kalau Ustazah Zailah sendiri nak latih hati, Ustazah minta maaf hari ni akak tak dapat datang Masjid Tamanta. Akak kena pergi Masjid Bandar Baru Ampang. Contoh, alhamdulillah Kak, insya-Allah semoga ada kebaikan. Nanti dapat apa-apa ilmu kat situ share lah dalam grup. Kan insya-Allah kita sama-sama yang dalam Masjid Tamanta kongsi, yang pergi Masjid Bandar Baru Ampang kongsi, sama-sama kita dapat ilmu insya-Allah. Ya Ustazah, terima kasih kerana faham. Memang fahamlah sahabat-sahabat. Tapi kalau dia jumpa Ustazah, minta maaf lah Ustazah, hari ni memang ada nak pergi pertandingan karaoke. Kan lagu Kilauan Emas, lagu Kilauan Emas. Macam-macam lagu lah. Kan terlompat-lompat, terkinja-kinja, kena buka balik pakaian yang patuh syariat ni. Contoh, memang Ustazah kena angkat senjata, perangi dia. Macam itulah, mudah nak cakap. Jadi kita tak boleh nak terasa hati sangat, nak kecil hati sangat. Kenapa kau pergi kat situ? Kenapa tak nak ikut aku? Tempat aku ni ada nasi biryani kambing tau. Tak payah nak gula-gulakan orang macam tu sangat. Asal sama-sama berbuat kebaikan, kita saling sokong menyokong. Kan sahabat-sahabat muslimat, ini banyak berlaku hari ni. Tah dia sekarang tak nak ikut kita, ikut si Polan je. Sahabat-sahabat, asal dalam kebaikan. Jaga hati. Saya cukup risau bab yang ini. Sebab kita sama-sama nak buat baik, nak mati dalam keadaan baik. Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita buat baik, kita ketepikan dia. Sebab dia tak buat baik tu bersama kita. Faham ke faham ni? Kan sedih. Sedangkan orang tu buat baik, kiblatnya apa? Itulah Baitullah. Orang tu buat baik, paling utama dia buat kebaikan tu untuk siapa? Lillah, Tuhan yang kita sembah. Sama macam yang dia sembah. Jadi kalau kita nampak dia buat kebaikan, bertuhankan lain, kita wajib untuk tegur, kita wajib untuk halang. Sekarang dia buat kebaikan tu untuk Allah. Dia persembahkan, kalau dia buat amalan solat sebagainya, tetap menghadap kiblat yang sama dengan kita, tetap mengikut contohnya yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kenapa kita nak bergaduh? Kenapa kita nak bercerai-berai? Kenapa kita nak berbalah? Ini yang paling menakutkan. Saya sendiri tak habis bahas kalau dengan rakan-rakan asatizah. Sedih sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab di pihak kami kadang-kadang duk tengok, kita saling bertolong bantu, kita saling berbincang program apa dekat tempat dia, dekat sini. Tapi akhirnya nanti dengan cerita, follower pula yang bergaduh. Kelakar kan? Orang yang atas tu tak gaduh. Rupa-rupanya dulu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, sahabat-sahabat kita tengok yang ni pendapat gini. Kita tak pernah dengar mereka bergaduh. Tak pernah masuk dalam sirah mereka bergaduh. Ya, mereka berlainan pendapat, tapi mereka tak bergaduh. Bahkan saling doa mendoakan, saling ziarah menziarah, saling bertukar hadiah. Tapi apa yang berlaku kepada pengikut mazhab itu hari ini? Apa yang berlaku? Kita gaduh hanya benda-benda yang pahal kena jarak. Kenapa tak rapat? Kenapa engkau sembahyang tak baca kunut? Kenapa engkau baca kunut? Kan macam tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka tak pernah bergaduh. Jadi yang bergaduh hanya kerana perkara-perkara seperti ini, sama-sama nak buat baik tapi cerai bercerai. Macam mana nanti kita nak bersatu masuk dalam syurga yang sama? Adakah agama Islam ni syurganya berbeza-beza? Ya, kita diajar berapa tingkatan syurga. Pintu syurga yang mana? Masuklah kamu ikut syurga mana yang kamu kehendaki. Di situ kita faham ada pelbagai lapisan syurga, jenis-jenis syurga, pintu-pintu syurga. Tak payah kita gaduh duk meratap nangis, aku ni kelas pertama ke tidak syurga ya Allah. Bukan nak pergi umrah, Ustazah hotel mana? 5 bintang ke 10 bintang? Itu wajarlah untuk kita tanya. Ada duit, lebih nikmat dia. Tapi untuk syurga, sahabat-sahabat bagi tahu diri yang penting aku masuk syurga. Sebab syurganya Allah, masuk kot pintu mana pun asal namanya syurga. Kita takut sebut syurga atas dunia, tapi duk dengki kat orang, sakit hati kat orang. Dia tak follow aku. Pasal apa? Kenapa follow orang tu? Allah wa na'udzubillah min zalik. Inilah peranan iblis yang suka tengok, ya masing-masing duk masjid, tapi hatinya saling dengki-mendengki.
Ya, masing-masing tudung labuh dah, tapi tak suka kat orang tu tinggalkan, tak suka kat orang ni bergaduh, bercerai-berai, hasad menghasad, sampai datanglah dendam, sampai sekarang tak bercakap, tak bertegur siapa. Nak jadi apa kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Ya, jadi tolong muhasabah sungguh-sungguh. Kita nak perkara yang menyatukan kita sampai masuk dalam syurga. Boleh ya? Semalam ni pagi tadi ustaz sebelum masuk dalam flight, dia kata ni bila punya ni? Oh, saya takut debar jantung. Kat mana muslimat dirahmati Allah? Sebab ialah beliau selain daripada sahabat-sahabat tim khidmat saya, kekanda bonda yang saya sayang kerana Allah, tegurlah saya di mana-mana. Tiba-tiba saya nampak satu dalam telegram apa semalam ni ustaz share, majlis ilmu dan dakwah. Oh, ramai sungguh follower dalam grup ni. So ada macam-macam sharing. Tiba-tiba nampak nak masuk syurga tapi perangai na'uzubillah. Muka saya kat situ. Padahal bila masa pula aku cakap macam ni. Dia jadi macam tu. Rupa-rupanya live saya dengan Ustazah Asma semalam, saya ziarah dia, adalah sikit je oleh-oleh. Jadi Ustazah Asma tanya Ustazah Zai, bagi tips lah sebab macam tu nak jadi wanita solehah kan. Beliau sajalah sebagai adik kepada kakaknya kan. Kita tahu ujiannya Allah kepada Ustazah Zai, kahwin dah 20 tahun tapi tak diberikan zuriat, tapi nampak tersengih je ke sana sini, lebih kurang macam itulah bahasa dia. Jadi apa tips nak wanita solehah? Kita pun macam kerdil je tubuh yang besar bila tanya gitu. Sebab apa? Sebab kita tak solehah mana pun. Tapi bila orang tanya pendapat, kita sebut gini je sahabat. Sebab Ustazah Asma bukan tak boleh jawab soalan tu. Follower dia yang ramai bukan tak ada jawapan macam mana nak jadi wanita solehah. Jadi bagi Ustazah Zai dalam pertemuan yang ringkas tu, nak jadi wanita solehah ni tolong jangan banyak keluh kesah. Kan sebab suami saya tu Ustazah, itulah siang malam yang kita ratibkan, yang kita wiridkan. Kalaulah suami saya orang beragama, kalaulah suami saya tak panas badan, kalaulah kita diuji macam tu sebab Allah nak angkat darjat kita sebagai wanita solehah. Kalau kita menyebut-nyebut anak aku, kalau engkau tak apalah, anak engkau semua bagus-bagus, aku ni, kita berkeluh kesah dengan anak, kita tak layak lagi jadi wanita solehah. Allah hantar dia pada kita ada sebab. Dengan penyakit kita, aku dah berubat macam-macam tapi tak sembuh. Orang tu pergi jumpa doktor tu sembuh, aku bla 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 bla. Sahabat, kenapa Allah matikan orang yang aku sayang? Kenapa Allah tak tunggu aku siap sedia dulu? Kalau tanya mu, boleh tak aku matikan suamimu hari ni? Jawapan kita memang tak lah. Walaupun gaduh hari-hari. Jangan dulu ya Allah, aku nak bertaubat, nak jadi wanita solehah. Tapi tak jadi-jadi. Setelah matinya dia baru kita jadi wanita solehah. Subhanallah. Allah tu beri pada kita Tuhan dengan ujian ini baru aku tahu. Cara ini engkau nak solehahkan aku. Faham ya? Jadi hentikan keluh kesah. Rupanya viral sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab saya takut juga ada ramai orang-orang alim yang kata ni tips mana pula pakai ni nak jadi wanita solehah, jangan banyak keluh kesah. Sebab kita melalui hidup di kalangan kita 30, 40, 50 hatta 70 tahun. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Bila ibu-ibu bonda Datin Halimah, datanglah orang muda datang jumpa Datin, saya nak minta nasihat bla bla. Kau dah kenapa? Muka masam je ni. Suami saya, alah, dah laki kau ngadap ajalah. Tak mustahil dia jawab gitu. Simple tapi aku nak minta nasihat. Leza sungguh jawab. Dah memang. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita je yang kenal. Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab itu bila kita nak tahu diri kita ni solehah ke tak solehah, nak masuk syurga Allah, kena tempuh semua tu. Sebab tempat yang paling penuh dengan keluh kesah adalah neraka Allah. Jadi aku tak nak berakhir dalam neraka. Semua keluh kesah atas dunia ni akan menghimpunkan kita dengan penghuni yang penuh keluh kesah. Tak akan berhenti keluh kesah. Masya Allah, neraka tu kalau kita baca ciri-cirinya dalam Quran, sebab neraka ada penjaga. Allah sentiasa, Allah punya sentiasa tu kita tak boleh kata setiap satu saat. Bahkan lebih cepat dari satu saat. Allah akan tanya pada penjaga neraka tu, si Polan tu tengah buat apa? Ibarat macam itulah. Si Polan yang dicampak dalam neraka kemarin tu tengah buat apa? Tengah rehat, ya Allah, sikit je sebab dah lama sangat dia kena azab. Tengah berehat. No, sekarang juga sambung azab. Tak ada satu saat pun untuk berehat sebab Allah sengaja nak dengar suara mereka sedang berkeluh kesah dalam neraka. Allahu Rabbi. Jadi hari ni bila kita dapat kekuatan, kenapa aku sahabat-sahabat? Sebab kita dengar cerita-cerita dalam neraka. Aku tak nak dihimpunkan dalam orang macam tu. Ya Allah, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Ajarkan aku kuat. Tabahkan aku ya Allah, ujian ni Kau yang beri. Apa sahaja sahabat-sahabat bentuk ujian.
Semua kita tak pernah berhenti diuji selagi hidup dan akan berakhir dengan ujian sakaratul maut. Ketika kita diuruskan jenazah, badan kita diurus oleh manusia, roh kita diurus oleh malaikat. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kita tak akan jumpa lagi dah dengan nama ujian suami, anak-anak, sakit, suruh sabar sampai mati. Takkan jumpa dah. Malaikat mungkar nakir datang nak tanya soalan, kita kata aku ni terima apa saja ujian. Mau kita kena tengking dengan mungkar nakir, kata tak ada dah ujian-ujian ni, azab je. Sebab dunia tempat beramal. Okay, tempat diberi balasan, masuk je dalam liang lahat. Kalau sakit sebab perit, kita akan dihumban dalam neraka Allah bermula daripada azab peritnya alam barzakh. Tapi kalau duduk macam sempit, macam gelap, macam tak ada kawan, tapi tiba-tiba kita rasa itulah kerehatan yang panjang, macam ditidurkan. Tiba-tiba makhluk-makhluk datang, kita tak kesunyian. Bentuk apa makhluk tu ustazah? Wallahu alam. Tapi jawapannya orang di alam barzakh tu sedang bergirang. Sebab pagi sekali, petang sekali ditunjukkan nikmat dalam syurga. Subhanallah. Dia tak syurga lagi, tapi dia tersenyum girang, ternanti-nanti, nanti aku akan duduk tempat tu. Macam mana kita nak gambarkan? Kita tak boleh gambarkan. Tapi cukuplah kalau kita kata hari ni, kalau kita dipaparkan satu skrin. Contoh saya nak bawa jemaah umrah. Ini hotel yang kita nak ni, tengok katil dia boleh bergerak sendiri. Mesti ustazah tak sabarnya ustazah, hotel tu kita nak duduk macam tu kan. Muslimat dirahmati Allah. Sebab kita dah digambarkan. Sebab tu ada teknik iklan mengiklan. Saya punya package macam ni, macam ni. Jadi kita dah berangan-angan. Tapi janjinya manusia tak seperti janjinya Allah. Janjinya Allah kalau kau dapat syurga, syurga yang macam tu. Jadi Masya Allah, Allah tak pernah bohong. Ustazah, berapa lama kita akan duduk di alam barzakh untuk kita masuk ke kampung akhirat itu, yakni syurga atau neraka? Hadis kata, walaupun kamu masih berada di alam barzakh, tapi setiap hari sekali pagi, sekali petang engkau akan dipertontonkan tempat tinggal engkau nanti. Bayangkan, kalau hari-hari pagi petang kita nampak, ya Allah itu katil aku nanti kat syurga. Itu tempat rehat aku. Itu aku sedang sembang-sembang dengan Rasulullah. Kita takkan rasa susah duduk di alam barzakh. Tapi bayangkan juga pagi sekali, petang sekali akan dipaparkan azab neraka. Itulah tempat engkau nanti. Allahu Rabbi. Yang sempit makin sempit. Yang gelap makin gelap. Yang kita keseorangan tu makin sengsara. Seorang-seorang tak ada siapa bantu. Itulah dia maksud masuk je liang lahat, dah bermula pembalasan Allah. Walaupun belum di syurga dan dinerakakan. Itu sebab ibu-ibu hari ni, ustazah macam mana anak saya gagal SPM ni ustazah. Mesti uni tak terima ni, college ni tak terima, macam mana ni. Dia dah ada dalam pemikiran dia tu, dia jadi stres. Dia jadi belum lagi dinerakakan, dia dah macam neraka. Tapi ibu-ibu yang anaknya super salehah, contoh insya-Allah ustazah terus doakan ya, tak pernah lagi menyakitkan hati saya, alhamdulillah. Ibu-ibu tak berharta pun, tapi kenapa senyum, tenang, lapang? Sebab dia dah nampak sesuatu gambaran. Nampak ibu-ibu dirahmati Allah? Terjadi program motivasi pula dah. Sebab saya terkejutlah juga, apa hal pula ni tulis macam ni. Padahal benda sikit je kita cakap tu. Saya cuma nak bagi tahu tidak ada keluh kesah. Macam mana ibu-ibu jemaah Masjid Tamanta agak-agak bermula hari inilah. Asal nak mengeluh je, pocot mak kau stop dululah. Kan? Pocot mak kau stop dululah. Kan? Memang hidup kita sentiasa bersulam dengan benda tu. Tapi kita ajar diri kita, kuranglah aku nak masuk syurga yang penuh dengan nikmat. Aku bukan nak dihimpun dalam neraka yang tak berhenti segala keluh kesah. Simple tapi nak buat bukan mudah. Sebab dalam banyak benda yang saya jumpa, pembacaan kitab-kitab Quran, hadis, saya boleh buat satu khulasah, hidup ni sebenarnya jangan ada keluh kesah. Barulah datang syukur, barulah datang nikmat, barulah datang apa je ujiannya Allah. Engkau tak pernah buat satu yang sia-sia ya Allah. Engkau baik ya Allah, engkau tahu apa kemampuan aku. Sentiasa cakap supaya syaitan, aku nak konatang mana lagi dia ni, aku nak gagalkan dia ni macam mana lagi. Iblis sangat cemburu. So kekuatan tu ada pada kita. Kita mengadu dekat orang tu, orang ni, ya kalau dia boleh menenangkan. Bahkan kadang-kadang dia mencanang-canangkan keburukan kita. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Baik, sambung patah balik kepada isi kitab. Okey,
Islam menggalakkan umatnya agar sama-sama saling mengingati dengan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Amalkan ajaran Islam secara menyeluruh. Kita tahu dah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuk ke dalam agama Islam itu secara keseluruhan. Kitab Latahzan pagi tadi pun benar-benar menjentik hati sahabat-sahabat. Dia kata nak hindar diri dari seksa. Seksa yang diawalkan maksudnya kat dunia ni kita rasa macam segala ada. Dreba ada, nak pergi mana-mana. Kan kita ni memang harta banyak, tak ada masalah apa pun sahabat-sahabat muslimat. Tapi kenapa macam rasa terseksa? Kitab tu ajar pada kita pagi tadi. Saya kata saya tak sabar nak bagi tahu ni sebab saya pun terbelajar sekali. Itulah dia 3 perkara. Pertama, jangan zalim pada orang. Jangan aniaya pada orang. Patutlah ya Allah, zalim pada orang pun tak boleh, zalim pada diri sendiri pun tak boleh. Zalim pada diri sendiri maksud Allah tak suruh buat, itu yang kau sibuk buat. Allah suruh tinggal, itulah pula yang engkau sibuk buat. Faham ya muslimat? Kita dah belajar lama dekat Masjid Taman Tan, ramai asatizah yang alim mengajar kita. Okay, jadi kita tahu jangan aniaya orang, jangan aniaya diri sendiri. Sebab orang yang dianiaya oleh kita ni nampak macam megah sebab ada kuasa kita menganiaya orang, ada harta kita aniaya orang. Okay, tapi orang yang sedang dizalimi itu dia sedang dijaga Allah. Doanya sedang dimakbulkan Allah, rintihannya sedang didengar Allah. Engkau nampak berkuasa, bunuh dia, sumbat dia dalam penjara, jatuhkan hukuman macam tu. Boleh. Tapi atas dunia, engkau nanti bila balik berdepan dengan Allah, mereka yang dianiaya olehmu ataupun mu menganiaya dirimu sendiri, Allah suruh jaga dirimu, seluruh keluargamu dari api neraka. Tapi mu tak jaga, mu menganiaya dirimu sendiri. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, inilah sebenarnya orang yang akan mendapat seksa. Tak payah tunggu akhirat, dunia. Kenapa Ustazah? Duit saya banyak tapi kenapa saya senang tapi saya tak tenang. Itu antaralah. Cuba muhasabah. Selain bertaubat, apa lagi ya Allah, aku nak betulkan diri aku. Aku pernah aniaya orang tu dulu, dia masih hidup lagi sekarang ni. Sampai sekarang aku belum bayar hutang dia, mesti dia masih ternanti-nanti. Walaupun dia orang baik, mungkin dia dah halalkan, tapi aku kena jumpa juga dia. Kak, maafkan saya. Saya tahu baki 5,000 hutang saya. Mulai bulan ni saya nak bayar RM50 sebulan, itu je kemampuan saya. Kak, maafkan saya akan tulis dalam wasiat kalau saya mati tak sempat habis 5,000 tu, anak saya kena sambung. Sebab mereka itulah orang yang bertanggungjawab kalau saya berhutang. Jadi ini kena clear sahabat-sahabat. Selagi kita tak jumpa orang tu, ya Kak halalkan. Disebabkan kau dah minta maaf, disebabkan kau mengakui kesalahan, tak payahlah 5,000, kau bayar ke akak 1,000 selesai. Clear. Allah komplit ampunkan dosa kita. Tapi kalau kita belum bertemu dengan orang yang pernah kita aniaya, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita sujud lama, meratap, menangis, sedekah banyak kepada orang, Allah tak boleh hapuskan. Sebab Allah hanya boleh ampunkan dosa bila orang yang aniaya kita, bila kita menganiaya orang, kita dapat kemaafan daripada orang yang dianiaya. Kalau hidup boleh jumpa lagi kan sahabat-sahabat, tapi kalau orang tu dah mati, itu yang menangis tak sudah. Ustazah macam mana Ustazah? Jumpa waris dia Kak. Waris dia sekarang dah jadi anak yatim. Akak bantu dia tu nak pergi sambung belajar tu. Bapaknya tak ada duit sebab akak duk perhabis duit bapak dia dulu. Hutang tak bayar-bayar. Sekarang ni dia nak sambung belajar, nak beli tiket tak mampu. Akak hutang pula duit. Macam mana nak gantikan semula? Cari asbab. Tapi anak dia tanya, Ustazah, takkanlah akak nak buka aib akak sendiri? Kan sahabat-sahabat, kalau dengan bercerita menyebabkan aib akak terbuka, menyebabkan orang tu lagi bertelagah, lagi putus silaturahim, engkau rupanya menyebabkan bapak aku sakit sampai mati dulu. Sebab bapak aku stres, engkau tak bayar hutang pada bapak aku dulu. Contoh, putus silaturahim. Kalau akak baca lebih jauh putus silaturahim, jangan bercakap tapi izinkanlah acik nak buat baik pada engkau. Okay, acik dah buat dah, semoga acik ni jadi ganti kepada ayah engkau. Kena sebut sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Dan dalam munajat kita pada Allah, engkau maha tahu ya Allah. Mulut isteri dia tu kalau aku berterus terang nanti jadi macam mana pula. Sekarang ni hanya engkau yang tahu kenapa aku buat baik pada keluarga tu ya Allah. Bercakap-cakap dengan Allah supaya Allah maha tahu, dan memang Allah tahu niat kita buat baik dengan orang sebab apa.
Tapi janganlah jemaah tamanta kok tiba-tiba jap lagi kau baik semacam kat aku dulu, kau yang ngorat laki aku. Jangan macam tu sahabat-sahabat. Payah sungguh lah nak belajar ni kadang. Kan Ustazah, saya ni ada seorang kawan Ustazah, dulu tak pernah baik dengan saya, tapi sekarang ni baiklah. Saya rasa dulu dia pernah aniaya saya kot. Arwah suami saya dulu ada girlfriend, tapi saya tak tahu siapa. Saya rasa dia lah tu Ustazah. Kan tak payahlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah nak ngajar pun kadang-kadang kena hati-hati. Orang salah faham. Okey. Baik, ayat Ali Imran 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada' wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, hai ahli kitab. Tiba-tiba nampak Su. Okay. Su okey ke? Salah orang ke saya? Su bukan. Mana Su? Salah orang. Dari tadi saya nampak ingatkan Su. Bukan. Su. Sebutkan viral pula Su Lempeng. Masya Allah. Su yang ni. Saya ingatkan yang tu salah orang. Subhanallah. Sama bentuk-bentuk. Okey, saya duk ngaji ni teringat Su antara murid mengaji kat kabin kuliah tajwid dulu. Punca mula-mula saya datang ke Masjid Tamanta ni. Okey, jadi bila baca Quran teringat ni ada anak-anak murid asal yang mengaji Quran. Senyum-senyum kat masjid semua, okey. Jadi sahabat-sahabat muslimat rindu suasana itu, okey. Sekarang ni kita dah duduk dalam kuliah ilmu yang sedikit berbeza, tapi ukhuwah tu indah lah, lama dah kan. Tiba-tiba kita belajar tajwid dah mana dah bertempiaran semua, harap-harap mengajilah. Macam semalam program saya terakhir di Melaka di rumah ngaji Durian Tunggal. Kan entah macam mana, entah lidah ni kadang-kadang orang bukan suka sangat Ustazah Zai cakap macam tu, tapi kena cakap juga. Jangan rumahnya je yang ngaji, orangnya tak ngaji pun. Sebab nama rumah ngaji. Kita takut juga rumahnya ngaji, tapi orangnya tak ngaji-ngaji. Kan? Sampailah orang lain mengaji untuk dia. Ini kita takut. Tapi dia kata, terima kasih Ustazah cakap macam tu, sentap. Kita tak, memang betul. Nama macam-macam. Rumah ngaji, rumah macam-macam lah sahabat-sahabat. Baguslah. Tapi menjadi satu motivasi. Kalau tidak, Nabi tak cakap dari dulu dah. Berapa ramai orang yang hanya baca Al-Quran atas kuburan. Kan dia jadikan rumah seperti kuburan, kuburan jadi rumah. Kenapa? Jadi satu budaya kan. Ziarah kubur masa raya setahun sekali. Baca Yasin, baca segala tahlil atas kubur. Kat rumah disuruh baca Quran hari-hari. Tapi tak baca pun sahabat-sahabat muslimat. Ada guru semak, baca. Tak ada guru semak, tak baca. Saya bermula dulunya dengan mengajar rumah-rumah orang kaya. Kan sebulan sekali ada Ustazah, tak sempat Ustazah kalau seminggu 2 kali. Sebab kelas piano seminggu 2 kali. So mengaji seminggu sekali cukuplah. Sabar je lah korang tua tu. Masa tu saya tak laser sangat lagi sahabat-sahabat. Okey. Maknanya sekarang laser lah. Masa tu tak boleh, okey tak apa, seminggu sekali. Kenapa Ustazah anak saya tak pandai-pandai ngaji? Dia kalau Ustazah datang barulah saya buat nak ambil Quran. Kalau kat rumah tak ngaji, saya busy Ustazah, tak sempat mana nak ni. Bayangkan panggil guru seminggu sekali. Masa tu anak, jap Ustazah nak minum air, jap Ustazah nak habiskan coklat, jap Ustazah. Bapak dia pakai seluar pendek baca surat khabar. Ngaji. Kenapa tak ngaji? Papa tu pun tak ngaji, anak dia depan Ustazah. Tu nak buat macam mana sahabat-sahabat? Memang takkan pandai sampai bila-bila. Ini bukan doa seorang guru kepada muridnya. Sebab Allah suruh istiqamah. Biar sikit, kena baca. So bila baca ni tadi saya teringatlah sejujurnya anak-anak murid kat kabin dulu ngaji tak hari-hari. Kalau tak ada mai sini nak piat-piat telinga Sat, sekian dimaklumkan. Okey. Baik, katakanlah hai ahli-ahli kitab. Mengapa kamu menghalang-halang dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Mengapa kamu menghalang-halang dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Orang munafik sikapnya, biar aku je jadi baik. Dia tak payah. Dia bagi program macam ni. Ini berlaku. Okay, biar masjid aku je yang imarah dengan program-program macam ni. Dia tak payah. Kan? Datin Halimah saya jemput juga tahu. Ustaz tu datang tempat saya.
Contoh Datin Halimah lain lah. Jangan Datin Halimah sini, Datin Halimah lain. Lepas tu dia pergi halu ustaz tu. Ustaz jangan pergi dekat masjid tu yang ustaz, kat situ tak ada biryani kambing lepas kuliah. Contoh. Tiba-tiba tak jadi datang tempat kita, tapi tempat tu jadi. Sahabat-sahabat, saya kena sebut benda macam ni. Sebab kadang-kadang nak buat benda baik boleh bergaduh-gaduh. Kenapa jadi macam ni? Ya Allah, patut kita raikan seronoknya. Dapat, alhamdulillah, program macam tu. Selama tu senyap sunyi. Sebab tu saya rasa bersalah bila saya nampak Kak Tikah tadi. Ustazah belum nak datang tempat saya. Ustaz Kak, bukannya saya tak nak, tapi tengah cuba juga nak adjust ni. Sebab saya nak tempat akad imarah, saya nak masjid ni imarah, saya nak semua tempat sama dapat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita jadi pencetus pemula pun tak apa. Di rumah ngaji Durian Tunggal semalam pun kami dah lama tak buat. Ustazah, inilah pertama kali, alhamdulillah. Tak apa, pemula. Saya tak mampu dah nak duduk sana. Saya sayang Masjid Taman Tak Ampang lagi sebab dekat dengan rumah saya. Takkan nak pergi ke sana. Yang lain jauh-jauh tu sayang kerana Allah, saling doa mendoakan. Seronok bila tengok lepas ni, tempat ni dah imarah, dah buat macam ni, seronok. Jangan bila kita tengok orang buat baik, kita jadi stres. Allah. Sahabat, rasa ni ada tak dalam hati kita? Kita tengok orang buat haji berkali-kali, kita pula yang stres. Kita tengok kawan pergi umrah, tu tengok tu pergi umrah lagi. Padahal hutang aku tak bayar. Betul ke Kak dia hutang? Taklah, dulu-dulu saya dah halalkan. Dah halalkan tu habis cerita. Pelik sungguh rupanya tengok orang tu. Alah, berlakulah sahabat-sahabat. Jadi itu saya tak bercerita tentang sikap orang yang tak hadir majlis ilmu. Saya bercerita tentang sikap orang yang kita takut talbis iblis. Ditipu daya, dipermainkan oleh iblis yang cemburu. Ibu-ibu tinggalkan rumah, pagi-pagi dah sibuk dengan kerja-kerja rumah sebab nanti balik dekat tengah hari. Ustazah, kita nak siapkan juga kat rumah. Saya pukul 4 pagi tadi dah bangun. Masya Allah, semua ni ibadah. Iblis cemburu. Sempat lagi tu tahajud 2 rakaat. Sempat lagi lepas subuh ngaji. Lepas tu pukul 8.30 dah nak start kereta, nak cari ruang pergi masjid. Nak tempuh jam lagi. Sempat lagi. Iblis cemburu. Dia nak gagalkan. So kita dah duduk dalam majlis ilmu, dah menadah ilmu, dah belajar. Tapi bagaimana peranan iblis, sahabat-sahabat muslimat? Dia nak kita rasa bangga. Aku je baik, orang lain tak baik. Aku je ada harapan syurga, orang lain tak. Percayalah, syurga tu tak seronok kalau kita tak masuk secara berjemaah beramai-ramai. Kita nak keluarga kita syurga. Kita nak kawan-kawan kita syurga. Kita nak semua. Hatta musuh kita syurga. Boleh tak macam tu ibu-ibu dirahmati Allah? Musuh kita macam mana Ustazah? Orang tu banyak menyakiti hati saya. Itulah satu mujahadah. Ya Allah, aku tak nak benci dia. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku tak nak benci dia. Aku nak jumpa dia balik dalam syurga. Tolong ampunkan dosa-dosa dia ya Allah. Tolong kasihan, tolong tunjukkan cara pada dia macam mana nak menyantuni aku sebagai ibunya. Macam mana nak menyantuni aku sebagai kawan karibnya. Kenapa dia aniaya aku sebagai kawan ya Allah. Biasa, mulanya BFF tapi akhirnya jadi musuh. Kerana apa sahabat-sahabat muslimat? Kerana hati yang membusuk. Ini iblis yang berjaya. Jadi saya sayang orang yang hadir majlis ilmu. Saya bercakap dengan orang yang cintakan ilmu. Maka tolong jangan ditipu daya oleh iblis. Minta maaf, saya bukan bercakap dengan orang yang tak cintakan ilmu. Diajak ke masjid susah, diajak menutup aurat susah, sahabat-sahabat. Sebab itu cara dakwahnya lain lagi. Saya risau dengan orang-orang yang konon pagi petang siang malam hadir majlis ilmu, tapi nak kawal hati sendiri daripada sifat munafik ini cukup payah. Faham maksud saya ya? Ibu-ibu di Taman Tani didatangi oleh asatizah yang hebat-hebat. Ilmu luar biasa, jadi kita takut perkara ini. Baik. Bab 33. Subhanallah. Suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. 33 ni, suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Sekali lagi, kotlah tadi bab yang ke-32, kita sempat berjalan dari Perlis sampailah ke Sabah. Dia macam tu. Ingat solat je orang ganggu. Setan ganggu, tak khusyuk. Saya ni Ustazah kalau 4 rakaat dari Perlis sampai ke Sabah, suami saya askar, pindah banyak tempat. Teringat tengah sembahyang tu lah teringat. Arwah acik yang duk jual nasi lemak dekat tu, kan arwah pula. Acik yang jual nasi lemak dulu masa aku duduk dekat Sabah tu, apalah khabar. Tengah sembahyang. Luar sembahyang tak ingat pun nak telefon dia ke, nak tanya khabar ke. Itu ujian-ujian yang kita kata, aku dah buat dah tapi Allah terima dah. Sebab tu jangan perasan, sahabat-sahabat, jangan perasan kita dah cukup amal, dah cukup, dah bekalan untuk mati, jangan. Jadi kita dalam majlis ilmu pun kadang-kadang habis dah bab 32.
Dia duduk lagi muka surat 32 tu. Ustazah dah cakap dah bab 33. Kan? Lepas tu Ustazah cakap suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Nanti dia pergi PM tepi orang lain. Ustazah ni memang pelik lah. Dia ajak kita suka pada kesesatan dan menyesatkan orang. Sekali lagi, halu. Kita belajar kitab di balik tabir kematian pula. Kita belajar kitab 50 ciri-ciri orang munafik. Kenapa kita belajar? Jangan jadi macam tu. Tak nak orang munafik dekat pada kita. Bila aku mati, aku nak mati sebagai orang beriman. Bukan orang Islam yang jatuh darjatnya menjadi orang munafik. Aku nak orang Islam diangkat darjatnya kekal menjadi orang beriman. Ini perjuangan kita. Sebab tu saya tak pernah jemu-jemu membahas kitab ni. Sebab wallahi sendiri terasa. Ya Allah, sikap ke-32 ni macam ada je pada diri aku. Bantu aku nak delete ni ya Allah. Begitu sahabat-sahabat. Sebab kita ni Islam dah. Tapi kita takut tak mati dalam keadaan, sedangkan Allah kata jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam yang benar-benar beriman kepada Allah. Okey? So sifat 33 adalah suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Bunyinya macam hampir sama dengan sebelumnya. Tapi kita pelajari dulu satu persatu. Islam menghendaki umatnya agar mengamalkan hidup pada jalan yang benar dalam segala aspek sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Di samping itu, Islam melarang umatnya, terutama golongan yang berilmu. Tu mahu tak terasa Ustazah Zai? Kan orang duk cakap, Ustazah tak apalah orang berilmu. Dak sahabat-sahabat, kita nak kenal diri kita ni. Bukan sebab engkau ustaz-ustazah, engkau boleh berceramah, engkau belajar sampai ada PhD. Bukan. Siapa kita di sisi Allah, orang boleh kata engkau lah yang terbaik, engkau lah yang hebat. Masya Allah, tabarakallah, kita takut sangat. Jadi bila kita belajar ciri munafik ni, macam aku je ada sikap ni, cepat buang sebelum tarikh kematian kita. Di samping itu, Islam melarang umatnya, terutama golongan yang berilmu, agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik untuk menipu dan menyesatkan orang lain. Faham ya sahabat-sahabat muslimat? Sebab itulah saya jom kita tengok lagi. Suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Ini bukan Ustazah ajak, tapi Ustazah nak buka mata hati kita, takut kita ada ciri yang begini. Untuk tujuan apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam. Mentang-mentang dia boleh bercakap tentang bab tu, mentang-mentang dia boleh berhujah tentang bab tu, apa sahaja yang memberi keuntungan pada dirinya, cakap je. Orang bukan tahu je, orang ikut je. Sebenarnya ujian ini paling dahsyat kepada orang yang dah semakin ramai followernya. Kepada orang yang semakin ada nama. Aku cakap apa je orang boleh dengar ni, orang boleh ikut ni, hati-hati. Itulah yang dengan air mata semalam kami saling menitiskan air mata. Saya bisik kepada adinda saya Ustazah Asma Harun. Takut di luar sana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita takut. Jaga niat, jaga niat, jaga niat. Kita takut kita bercakap tu, ni samalah. Kita datang masjid walaupun bukan ustaz-ustazah, suka dengar majlis ilmu. Kita nak tarik orang suka kat kita, benci dekat orang yang kita tak suka. Akhirnya kita berhujah dengan perkara-perkara sahabat-sahabat nampak macam agama. Tapi sebenarnya jauh di dasar hati kita ada kepentingan sendiri. Aku nak orang tu ikut aku. Jangan kawan dengan orang tu. Aku kan ahli majlis ilmu. Berlaku perkara ni kadang-kadang. Jujurlah pada diri. Okay? Saya sekarang suka kawan dengan akak. Sebab bila kawan dengan akak, akak melembutkan hati saya. Oh, bagus juga dia suka kawan dengan aku. Kereta dia kan besar. Bawa aku jalan-jalan naik kereta besar. Bukan kereta kecil. Dah ada dah kepentingan-kepentingan tertentu. Bagus juga ni dia suka kawan dengan aku. Sebab asal keluar dengan aku je, dia yang keluar duit untuk belanja makan. Orang lain tak ada macam tu. Maka aku nak pilih yang kaya-kaya saja, yang cantik-cantik saja, yang bisnesnya sedang mencanak naik. Lepas PKP bisnes jatuh, tinggalkan dia, tak payah kawan dengan dia. Nanti aku tak boleh ngending sebelah dia. Banyak berlaku sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Jadi hati-hati. Setiap Muslim bertanggungjawab membebaskan diri daripada segala kesesatan dan sentiasa menyuruh kepada melakukan yang benar dan baik, agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang. Allah tegur kita. Allah sebut pada kita dalam An-Nisa ayat 44.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalah wa yuriduna an tadhillu as-sabil. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Alkitab, yakni Taurat? Makna kisah-kisah manusia macam ni jangan kata umat Muhammad je ada. Kan umat Nabi yang mendapat Taurat, yang mendapat Zabur, yang mendapat Injil. Maknanya cerita-cerita orang munafik ni dari zaman dulu kala ada dah ustazah, ada. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ada dalam Quran. Sebab itu bila kita tadabbur Quran, kita kata Allah, kaum macam ni ada. Tapi umat terdahulu Allah hapuskan terus, tidak bersisa. Sebab engkau melakukan perkara yang Allah murka. Kita tumpang syafaatnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih agung Allah. Maka hari ini ramai orang yang mengulang dosa kemurkaan-kemurkaan Allah, tapi Allah tak hancurkan terus. Kita kata, musik baik yang kena gempa bumi tu Sabah. Bukan kita ke Ampang ni kan ustazah. Orang dulu kalau sekali Allah jatuhkan hukum sekaligus terus mati habis. Tapi kenapa umat Muhammad bersisa? Kerana layak di kalangan kita ni mendapat syafaat Rasulullah. Sebab Allah kasih kepada umatnya Rasulullah. Sebab Rasulullah bila nak masuk dalam syurga, dia tak terus masuk je. Dia tanya umat aku mana? Pelik, Nabi Muhammad bongsu paling akhir zaman, tapi umatnya antara orang yang paling awal masuk ke dalam syurga, follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya diri kita, layak ke aku ditunggu oleh Rasulullah? Layak ke aku nak masuk syurga dengan Rasulullah? Rasulullah tu kalau disakiti, dia tak pernah membalas dengan kesakitan. Rasulullah tu hatinya sedang menangis, tapi dia balas dengan senyuman. Aku ni layak ke ikut Rasulullah? Jadi takut aku ni yang dihapuskan awal sebelum aku layak masuk ke dalam syurganya Allah. Faham ya sahabat-sahabat muslimat? Mereka memilih kesesatan dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat dari jalan yang benar. Ada manusia bukan tak tahu benda tu salah, tapi sebab benda tu mendatangkan masyuk pada dia, maka dia pun tetap ikut sahabat-sahabat. Tetap follow. Aku dah nampak dah orang ni pelik dah ni, lain dah ni. Walaupun baik dari segi A-nya, tapi tak baik dari segi B-nya. Sahabat-sahabat yang baik kita ikut sebab dia tidak melampaui Rasulullah. Tapi yang tak baik, ini Nabi tak buat dah macam ni pelik ni. Maka kita tinggalkan keburukannya. Jangan kita tiru. Sebab tu ustazah selalu pesan, apa saja kalau ustazah masuk lombong, takkan kamu nak masuk lombong. Maknanya itu pesanan almarhumah bonda saya dulu. Kawan dengan semua orang. Tapi kalau dah nampak orang tu dah pelik ajak kau buat jahat, takkan kau nak ikut jahat sekali. Mentang-mentang orang tu belanjung kau makan, buat gini, ikut je walaupun tahu benda tu salah. Kita buat keputusan. Yang mana aku nak ikut, yang mana aku nak tinggal. Ini tegas dalam beragama sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kita ambil satu lagi sebagai pelajaran terakhir hari ini. Itulah bab 34 bermuka 2. Sahabat-sahabat muslimat, bila kita baca perkataan munafik, selama kita hidup jadi orang Melayu ni, kita nampak munafik tu adalah bermuka 2. Betul? Jadi depan lain, belakang lain, itulah orang munafik. Itu je yang selama ni kita faham. Rupanya dalam kitab kecil ni ada 50 dan kita percaya ilmu daripada Al-Quran kalau kita terus gali bukan hanya 50 ni saja. Ada banyak lagi. Tapi orang Melayu selama ni faham, kau jangan kawan dengan itu bermuka 2 tu, ataupun talam 2 muka tu, ataupun munafik tu. Kan sahabat-sahabat, baru kita faham munafik tu apa. Depan lain, belakang lain. Oh dia tu Ustazah depan saya tahniah kak, tahniah saya seronok. Belakang rupa-rupanya dia cakap, Allah rupanya dia tu dapat kejayaan tu, kabel itu sebenarnya. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita jumpa inilah orang munafik. Tapi kitab ini benar-benar menundukkan hati kita. Sebenarnya sikap munafik ni bukan bab 34 ni saja. Jadi kita tengok sekali lagi Ustazah Zai mengajak dirinya dan semua yang mendengar, Allah pilih untuk pelajaran hari ini, ada tak aku sikap macam ni? Sahabat, bila kita baca hadam satu persatu, kita tak sempat tuding tau. Rasa orang tu lah pakai tudung hitam ni memang munafik semua. Contoh bukan yang hari ni hitam tu samalah dengan hitam hatinya. Ya Allah, sedap-sedap je sahabat-sahabat. Kan?
Kita nak sebutkan macam mana? Kita nampak je macam lembut Ustazah warna baju hari ni. Dapat dekat Ustazah Asma bagi hadiah semalam. Cerita kat orang sebab seronok. Lawa tudung hari ni, Ustazah Hafizah Musa hadiah. Mana yang Ustazah beli sendiri? Tak ada. Kan sahabat-sahabat. Hari ni punyalah, takkanlah hari-hari kan. Oh, patutlah kawan dengan Ustazah Asma nak dapat baju free rupanya. Suka hati kemulah cerita macam mana pun. Jawapan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh tuding orang tu. Rasa pakai tudung macam ni bakal neraka ni. Rasa pakai tudung macam ni syurga dah. Kau tu sempat tak hisap diri kau? Sebelum tidur, bangun tidur, duduk sekejap di birai katil, alhamdulillah hidup lagi aku rupanya walaupun malam tadi nak tidur habis satu botol minyak kapak ni, ya Allah macam dah nak putus nyawa dah malam tadi. Hidup saya rupanya Ustazah pagi ni. Alhamdulillah dululah, bukan cari botol minyak kapak pula kan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Semalam aku banyak dosa, engkau uji sakit aku berkeluh kesah, ya Allah aku berdosa dah. Terima kasih engkau hidupkan hari ni untuk aku bertaubat dosa aku semalam. Untuk aku walaupun merangkak ni hari ni aku nak buat kebaikan. Sebab engkau sihatkan aku hari ni, ya Allah aku nak baca 1000 kali selawat. Contoh, minta maaf Datin saya tak boleh datang masjid, saya tak berapa larat hari ni. Semalam macam nak mati dah Datin. Apa tu mati dah ke belum? Belum Datin, alhamdulillah hidup lagi. So boleh datang masjid tak ni? Ada program besar ni, saya tak boleh datang, minta maaf. Moga selawat saya hari ni insya-Allah tak payahlah kabur ke dia, bagi tahu orang masjid semua hari ni nak baca 1000 selawat. Ya Allah moga 1000 selawat aku hari ni bantu urusan kawan-kawan kat masjid yang sedang bergotong royong bersusah payah. Aku tak boleh join, ya Allah aku betul-betul tak larat. Mudahkan urusan aku, mudahkan urusan sahabat-sahabat aku. Itu amal salihat yang hanya Allah tahu dan keberkatannya mencurah kepada kita. Faham sahabat muslimat? Baik, sikap bermuka dua adalah salah satu daripada ciri-ciri orang munafik, kerana mereka ni kita cari. Apabila diajak untuk mengikut jalan Allah dengan sengaja melambat-lambatkan dan tidak mahu. Oh, kita duk ingat talam dua muka ni cakap depan lain, belakang lain je. Bukan. Tengok tafsiran dia. Apabila diajak untuk mengikut jalan Allah dengan sengaja melambat-lambatkan dan tidak mahu. Tetapi jika diajak pada jalan yang dilarang Allah, mereka cepat-cepat menanggapinya dan senang hati mengikutinya, bahkan menjadi pelopornya. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Oh, rupanya itu termasuk bermuka dua. Dia mengaku Islam dah, tapi sahabat-sahabat muslimat diajak benda yang baik-baik di jalan Allah, ada je alasan dia. Tapi bila diajak kepada perkara yang Allah murka, laju pula dia. Tapi mengaku Islam. Kalau orang kata kau ni kafir lah, marah nombor 1, buat report polis. Marah sahabat-sahabat. Ataupun orang cakap kau ni munafik. Kau sedap-sedap dia cakap munafik. Kita dah lama berkawan, kau kata aku munafik. Sebab menurut kitab 50 tanda-tanda orang munafik, muka surat 73, bab 34. Kan? Dia kata apa kat kita? Apabila diajak mengikut jalan Allah dengan sengaja melambat-lambatkan dan tidak mahu, maka itulah engkau munafik. Marah tak orang tu muslimat? Marah. Tapi tak sedar kita, ya Allah orang ajak aku benda baik macam-macam alasan aku. Masya Allah. Tapi bila orang ajak benda yang tak baik, walaupun jelas-jelas di situ dosa, lajunya aku. Kan sahabat-sahabat? Rupanya Allah kata itulah munafik. Bertopengkan Islam tapi perbuatannya tak sangat menjadi pelopor kepada agama Islam itu sendiri. Allah. Itu sebab bila kita baca tu, ya Allah Tuhan, tak sempat aku nak cari sikap siapa ni di kalangan Masjid Tamanta, tak sempat cari. Tapi rupa-rupanya sikap ni sikap aku ni, ya Allah. Begitu sahabat-sahabat. Suratul Baqarah ayat 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna. Jumpa geng-geng geng ahli masjid lah contoh. Kami telah beriman. Kan sebab tu kadang-kadang ada orang, Ustazah saya tak faham lah. Alhamdulillah kawan dengan saya dia boleh pula solat apa semua bila ajak berjalan.
Tapi yang peliknya bila dia berkawan dengan si Fulan tu, pakaian dah berubah. Bila tanya dah pukul 4 petang tak solat zuhur lagi. Kan jawapannya tak sempat. Kau tak tahu kerja aku macam mana. Kan rupa-rupanya sahabat-sahabat, dia mudah condong, ditiup ke kanan, ditiup ke kiri. Masya Allah sahabat-sahabat. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, itu yang bergetar suara takut. Dipanggil orang macam ni adalah syaitan mereka. Patut dalam surah An-Nas kita disuruh minta perlindungan daripada manusia dengan kalimah minal jinnati wan nas. Ustazah selalu kata, kita kata ni setan dan ni ustazah duk bisik-bisik jahat kat saya. Rupanya kadang-kadang bukan setan muslimat, kan? Kita ni lah setannya. Kau kalau aku jadi kau, aku tak sabar dapat laki macam tu, tinggal aja. Sahabat-sahabat, kadang-kadang mak tak boleh tengok laki kau buat macam tu dekat engkau. Apa yang mudaratnya ibu-ibu dirahmati Allah? Sekadar anak kita dah kahwin 4-5 tahun, tak ada pun seutas gelang kat tangan. Kita kata kalau mak dulu 5 tahun, gelang kaki pun dah ada tau. Ni kau tangan pun tak ada. Sian suami saya satu cincin pun tak bagi. Saya yang tak nak, bukan dia tak nak bagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Kadang orang mengukur dengan cara macam tu. Sedihnya. Cuba kau tengok kat long kau. Suami dia pakaikan dia emas. Bohong. Memang takkan dia keluar pakai emas. Kena rampok habis sahabat. Tapi mak-mak ni kalau buat perbandingan, Masya Allah, jauh hati saya ustazah. Suami saya memang tak membaluti saya dengan emas. Tapi saya bahagia. Mak saya suruh kalau aku cari lain dah, tak tunggu dah laki macam tu. Faham sahabat-sahabat? Ini aduan mereka pada Ustazah Zai. Jadi maksudnya ustazah perlu ke saya nak balik rumah mak saya tunjuk pakai semua. Tak apalah yang bukan emas pun saya pakai biar mak saya kata bagus sungguh laki kau. Padahal menipu semua tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan mak saya hanya nampak benda yang dah 10 tahun kahwin, pindah daripada rumah flat pergi rumah teres. Itulah perkahwinan yang bahagia sebenarnya. Janganlah ibu-ibu, kita hidup di tahun 2021. Covid pun dah ambil peranan. Kita masih lagi tak nak berubah. Masya Allah, orang munafik ini sahabat-sahabat, dia cenderung kepada syaitan. Patut awal-awal kita duk rajin baca surah An-Nas dalam solat. Kita tahu Allah kata yang ganggu kita bukan di kalangan jin sahaja tapi juga manusia. Maka teguhlah wahai hati kalau ada kawan-kawan yang itulah kadang-kadang ni dah boleh rentas negeri, dah boleh together semua, dia buat reunion. Kan kawan-kawan sibuk. Kau pakai kereta apa sekarang? Orang lelaki gitu je. Balik sugul kan. Kawan abang tu dulu motor kapcai je, sekarang dah pakai kereta mewah dah. Tapi dia ajak abang buat bisnes ni. Cak, janganlah bang, tak payah benda macam tu kan. Kita pun tak tahu hujung pangkal macam awak, memang semua tak payah. Kita ni belum tentu syurga tau, biar dapat syurga kat dunia. Sahabat-sahabat, sedih tengok macam tu. Tapi kalau orang perempuan, bang, licinnya muka dia bang, tak tahu produk apa. Rupanya dekat rumah dia ada spa. Abang ada, tak ada kan, dah tak spa kat rumah. Sebab itulah pipi saya berjerawat, berjeragat. Laki juga salah sahabat-sahabat. Sian suami kita. Jadi kita nak sebut apa? Minal jinnati wan nas. Jadi nasihat Ustazah Zai, kalau dapat kawan-kawan, saudara mara yang suka membisikkan kejahatan, cepat-cepat. Minal jinnati wan nas kan. Kenapa engkau ni? Kan Allah kata yang kacau kita ni bukan saja setan tapi juga manusia. Rupanya engkau, sekian dia maklumkan. Macam tu sahabat-sahabat. Kita kena teguh. Ni Allah Tuhan, aku balik kampung. Tak balik kampung 2 tahun aku aman. Balik kampung tak kahwin, dia tanya bila nak kahwin. Dah kahwin apa tak mengandung. Dah mengandung pula kenapa bukan kembar 3 kan dah 10 tahun tak kahwin. Ya Allah, engkau ingat aku ni Tuhan ke apa? Jadi saya tak nak balik kampung. Biarlah Covid selama-lamanya. Jangan cik, jangan doa macam tu. Saya ni berdoa siang malam biarlah Covid ni diangkat sebab nak rapat soft. Nak berziarah-ziarah sahabat-sahabat. Tapi ada orang, saya lebih bahagia Covid Ustazah. Tak payah balik kampung. Makcik tu mulut puaka dia kata. Ya Allah, kesian sahabat-sahabat. Jadi janganlah ni dah datang-datang masjid nampak orang muda. Kenapa kat masjid tak kerja? Tak, saya kena buang kerja sebab Covid hari tu. Lepas tu, lah carilah kerja lain. Muda lagi kerja lah. Buat apa datang masjid? Adakah Ustazah makcik tu cakap macam tu? Ini kisah benar tau sahabat. Orang berhenti kerja, mokcik-mokcik masjid. Kalau wacik muda-muda sihat-sihat macam kau, kerjalah tolong laki besarkan anak. Lah Ustazah Zai pula kata dah laki bahagia elok dengan kita jaga anak-anak. Tu sebab jangan dengar cakap orang.
Sebut aja minal jinnati wan nas. InsyaAllah dia senyap. Syaratnya orang-orang yang hadir hari ni lah sahabat. Kalau tak faham, tetap tak faham juga. Lepas ni kalau Kak Faizah sikit-sikit minal jinnati wan nas, senyap. Jangan cakap apa dah. Tu maknanya dia nak cakap kita setan tapi tak sampai hati. Dia gunakan ayat macam tu. Okey, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Kami hanya mempermainkan mereka. Maksudnya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh menipu daya. Makna mempermainkan siapa orang-orang munafik ini. Sebab engkau yang tak nak mencari jalan kebenaran. Engkau yang menuju jalan kesesatan. Jadi apa yang kita mahu itulah yang dapat. Sebab tu bila orang kata Ustazah terima kasih, saya sejak dengar kuliah Ustazah Latahzan dalam PKP ni, saya daripada sedih saya boleh ceria semula. Ya Allah muslimat, saya cakap dengan Jaja, kalau Ustazah nak screenshot messenger tu satu persatu, Ustazah nak buat macam apa, testimoni kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, penuh Facebook. Tapi tak larat, tapi Ustazah syukur sangat. Bukan sebab Ustazah, tapi sebab mereka mahu. Wallahi bukan sebab Ustazah, tapi sebab kamu mahu. Kamu rasa sedih, kamu cari ilmu. Kamu rasa sedih, kamu kembali kepada Allah. Lalu Allah jumpakan kita. Allah jumpakan kita. Tapi kalau kamu menyalah-nyalahkan kenapa Allah bagi aku macam ni, tarik selimut, jomlah move on lah, pergilah majlis ilmu contoh kan. Aku dah pergi bertahun-tahun dah majlis ilmu, orang ambil juga laki aku. Orang masjid lah tu yang ambil laki aku. Macam tu lah sahabat-sahabat. Allah, sedihlah kita kadang-kadang. Macam mana? Jadi bila orang jumpa Ustazah, kata Ustazah makasih lah. Bukan sebab Ustazah, sebab kamu mahu. Kamu mahu, lalu Allah jumpakan. Sahabat-sahabat saya di utara, di selatan, saya belajar macam-macam. Terima kasih Allah sebab majlis ilmu. Sebab duduk dalam suasana ilmu, Allah kuatkan jiwa dia. Kata Nabi SAW, tajiduna min syarri ibadillah yaumal qiyamah dhal wajhaini alladhi ya'ti haula'i bihadith wa haula'i bihadith. Allah. Kamu akan menjumpai di antara hamba-hamba Allah pada hari kiamat kelak orang yang bermuka dua, yang mendatangi mereka ini suatu pembicaraan dan mereka ini dengan suatu pembicaraan lain. Maksudnya apa? Orang munafik, orang bermuka dua, sahabat-sahabat mengaku Islam tapi perangainya langsung tak ikut caranya Islam. Allahu Rabbi. Begitulah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang sedang kita cakapkan, kita akan dibicarakan dengan cara yang itu. Kau kata kau orang Islam tapi kau ikut caranya hidup orang yang bukan Islam. Kau kata kau Islam tapi kau tak nak berjuang, tak nak bermujahadah. Kau nak yang senang-senang je di dunia. Sekarang ni baru kau nak berehat. Memang taklah. Rehatnya orang di akhirat adalah orang yang bersusah payah ketika di dunia. Rehatnya orang yang di akhirat, sahabat-sahabat yang mengambil segala ujian-ujian Allah ini sebagai satu ubat yang sangat pahit. Tapi bila ditelan, insya-Allah kemanisan yang dapat. Mungkin bukan di dunia, tapi insya-Allah di akhirat. Yang dipisahkan sementara atas dunia, kita tak mahu. Tapi Allah mahu begitu. Maka kuat, ya Allah jumpakan aku balik dengan dia di dalam syurgamu. Tak boleh mudah-mudah sahabat. Doakan si mati, kemudian kita kekal buat baik, teruskan kebaikannya jika ada. Pohon ampun atasnya punya dosa-dosa kepada Allah. Aku tahu ya Allah, dulu dia sebagai suami, sebagai mak, sebagai ayah, hari ini dah bertemu dengan Engkau ya Allah. Aku tak bercerita tentang aib buruknya, tapi ya Allah, andai sedekah aku ni boleh menghapuskan dosanya, tolong ya Allah. Sebab tu akan mendorong kita untuk buat baik selepas ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Sebab kita nak jumpa balik dalam syurganya Allah. Faham ya sahabat-sahabat? Jangan jadi orang munafik. Kita makin ke depan, insya-Allah bulan depan kita sambung bab yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pelajaran yang kami depani, yang kami tekuni pada hari ini, itulah kitab 50 tanda-tanda orang munafik. Benar-benar membuka mata hati kami, wahai Allah. Ikhlaskah aku, jujurkah kami, wahai Allah, mengakui bahawa kami beriman kepadamu, sedangkan di satu pihak yang lain, wahai Allah, kami meniru-niru sikapnya orang yang tidak beriman kepadamu, ya Allah. Kami pohon anugerahkan kami kekuatan, ya Allah, dalam menempuh segala ujian dan mehnah di dalam kehidupan kami.
kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, kabulkan segala doa dan permintaan kami. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah, kami redha bertemu denganmu dan Engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami, ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera, ya Allah. Tuhan kami, gembirakan hati kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang dirundung permasalahan. Engkau gantikan dengan satu perkara yang lebih baik untuknya, wahai Allah. Kami pohon kepadamu yang sedang berduka, Engkau gembirakan. Yang sedang berhutang, Engkau langsaikan hutang mereka dengan cara yang Engkau kehendaki, ya Allah. Yang sedang ditimpa kesusahan, Engkau berikan kegembiraan. Andai tidak diberi balasan kebaikan di dunia, maka Engkau teguhkan jiwa kami untuk menempuh kebaikan dan balasan yang baik Engkau janjikan di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami pohon kebaikan, bahagia di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab neraka-Mu yang menyala-nyala, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.